Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bab 12 sukatan kecenderungan memusat bahagian yang ketiga. Pada hari ini saya nak bagi menentukan kelas mood min bagi satu set data terkumpul. Bagaimana caranya untuk kita melengkapkan jadual kekerapan dan kemudian menyatakan kelas mood dan cari min bagi data yang diberi. Okey, yang pertama sekali ialah kita nak cari titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah? Titik tengah ialah seperti kita ambil selang kelas. Markah tu dipanggil selang kelas. 40 kita tambahkan dengan 49 dibahagikan dengan 2. Maka kita tekan kalkulator, kita dapat 44.5. Okey, dan seterusnya sama caranya untuk mencari titik tengah. 50 tambah 59 per dengan 2 dapat 54.5. Okey, dan seterusnya macam mana nak cari kelas mod? Kelas mod ialah kekerapan yang tertinggi iaitu 7. Maka kelas modnya kita tulis 70 hingga 79. Min ialah simbolnya X bar, sigma Fx bahagi dengan sigma F, di mana F ialah kekerapan dan X ialah titik tengah. So kekerapan dikalikan dengan titik tengah. Kalau kita tengok titik tengah dia lah 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 dan 94.5. So kita ambil kekerapan kali dengan titik tengah. 2 darab dengan 44.5, 4 darab 54.5, 5 darab 64.5, 7 darab 74.5 tambah 4 darab 84.5 tambah 3 darab 94.5 dibahagikan dengan jumlah kekerapannya iaitu 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 3 bersamaan dengan 1772.5 bahagi dengan 25. Maka minnya ialah 70.9. Soalan B. Okey, sama juga macam mana nak cari titik tengah. Kita gunakan umur iaitu selang kelas 10 hingga 14. Kita buat seperti biasa macam soalan A. Kelas mod ialah kekerapan yang tertinggi. Kita lihat ada 11. Maka kelas mod ialah 20 hingga 24. So minnya ialah sama juga macam tadi. So 1 darab dengan 12, 6 darab dengan 17, 11 darab dengan 22, 10 darab 27 tambah 2 darab 32 dibahagikan dengan jumlah kekerapan. 1 tambah 6 tambah 11 tambah 10 dan tambah 2 bersamaan dengan 610 per dengan 30. Maka minnya ialah 23. Seterusnya saya nak ajar awak tentang memilih dan menjustifikasi sukatan kecenderungan memusat. Sukatan kecenderungan memusat ada 3, mod, min dan median. Okey, macam mana cara kita nak pilih? Kalau kita pilih min ni sebenarnya apabila tidak terdapat nilai ekstrim. Nilai ekstrim ni nilai yang memberi kesan. Contoh, kita ada 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2. Tiba-tiba ada nombor yang paling besar 12. Itu nilai yang ekstrim. Okey, so min kita tak boleh gunakan. Okey, median ialah dipilih jika terdapat nilai ekstrim. So contoh yang tadilah nilai ekstrimnya. Mula 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 6, tiba-tiba ada 40. Itu nilai ekstrim dia. So memberi kesan. So kita gunakan sukatan kecenderungan memusat median. Okey, mode ni kalau kita nak guna mode senang je. Apabila kita nampak satu data itu ada kategori. Contoh darab A, B, O ataupun kenderaan, kereta, motosikal, bas, basikal. Okey, itu yang ada kategori tu itu ialah kita boleh pilih sebagai mode untuk memilih dan menjustifikasikan sesuatu taburan suatu set data. Okey, kita tengok kalau kita tengok dekat sini, bagaimana kita nak menentukan jenis sukatan kecenderungan memusat yang sesuai bagi situasi berikut. Okey, kita tengok ini ialah markah ujian. Kalau kita tengok kat situ, datanya kita tak ada nilai ekstrim. Okey, bila tak ada nilai ekstrim, maka jawapannya ialah min.
Okey, kenapa? Sebab data tu tak ada nilai yang memberi kesan. Semua datanya dekat-dekat 63, 71, 81. So dekat-dekat, dia tak ada. Kalau dia kata 11, itu terlalu ekstrim. Okey, kalau B, soalan B ialah ini ada basikal, motosikal, van, bas, kereta, dan ini menunjukkan kategori. Bila ada kategori, maka sukatan kecenderungan musat yang kita pilih ialah mode. Kenapa? Sebab data ini adalah dalam data kategori. Okey, ini kita tengok dekat sini, makin lama dia makin naik. So apakah kita nak gunakan sukatan kecenderungan musat yang kita nak gunakan? Kita gunakan mean. Kenapa? Sebab tak ada data yang nilainya ekstrim. Okey, yang ke D ni, okey, tiba-tiba kita nampak tu tinggi sekali. Yang lain semua rendah. Adakah nilai ekstrim tu memberi kesan kan? So, bila memberi kesan ada nilai ekstrim, maka kita gunakan median. Kerana terdapat nilai ekstrim dalam data tersebut, iaitu pada kekerapan yang pertama itu. Okey, wang saku RM RM1 paling tinggi sangat itu. Okey. Baiklah pelajar, setelah kita pergi soalan menentukan mode, mean dan median daripada perwakilan data. So, kita tengok data yang ini. Okey, apakah mode, mean dan median? Mode dia, okey, markah ujian ialah 42, 51, 67, 68. Kita ambil daripada data sebelah. Okey, kemudian mode ialah kekerapan dia 73, iaitu kekerapan yang paling tinggi. Median kita susun tertib menaik. Nombor yang tengah-tengah adalah nombor 73 dan 73. Maka mediannya kita tambahkan dan bahagi dengan 2 dapat 73. Seterusnya mean ialah kita tambahkan semua dan bahagikan kepada 10 data. Jawapannya 699 per 10 dapat 69.9. Okey, ini ialah graf bar. Okey, macam mana kita nak cari mode? Okey, pertama sekali duit poket kosong ada 4 kekerapan, 1 ada 16, 2 ada 12, 3 ada 8. So kita buat kedudukan. Kenapa? Sebab nak cari median. Median kena buat kedudukan. Okey, kita buat dalam bentuk jadual lah, lebih mudah untuk kita faham. Okey, so mode-nya kita tengok kekerapan yang paling tinggi, maka 1. Okey, jawapannya ialah 1 median mean. Mean ialah kita darabkan 0 darab 4 tambah 1 darab 16 tambah 2 darab 12 tambah 3 darab 8. Maka bahagi dengan 4 tambah 16 tambah 12 tambah 8, jumlah kekerapan iaitu 64 bagi 40, kita dapat 1.60. Median macam biasa kita tambahkan jumlah kekerapan. Nombor di tengah-tengah itu kekerapan ada 40. So genap. So bila genap 40 bahagi dengan 2. Ditambahkan di koma dengan 40 bagi 2 tambah dengan 1. Maka dia punya kedudukan pada 20 dan 21. Bila kita tengok kedudukan 20 dengan 21. Maka dia berada di nombor 1 dan nombor 2. Maka mediannya ialah 1 tambah 2. Kita bahagilah dengan 2. Jawapannya 1.5. Okey, seterusnya bilangan muka surat yang dibaca murid dalam seminggu. Bawahnya muka surat 50, 100, 150, 200, 250, 300. So kita asingkan maklumat seperti ini. Okey, kekerapannya ialah 4. Mode-nya ialah 250. Okey, mean-nya ialah 50. 2 darab 50 tambah dengan 1 titik darab dengan 100 tambah 3 titik darab 200 tambah 4 titik darab 250 tambah 1 titik darab dengan 300 bahagi dengan kekerapan 2 tambah 1 tambah 3 tambah 4 dan tambah 7. Maka kita akan dapat guna kalkulator, dapat jawapannya 2100 per 11 sama dengan 191. Median ialah nombor di tengah-tengah. So kita susun. Bila kita susun, 50 ada 2, 100 ada 1, 200 ada 3, 250 ada 4 dan 300 ada 1. So nombor di tengah-tengah ialah 200, maka mediannya ialah 200. Okey, soalan yang terakhir ialah mengaplikasikan kefahaman tentang sukatan kecenderungan. Baiklah, kalau kita lihat di sini, okey, so
Jadual menyediakan skor kuis muzik matematik bagi kelas A dan kelas B. Okey, kelas yang manakah mempunyai markah kuis yang lebih baik? Kita nak pilih A ke kita nak pilih B? Ada justifikasinya. Okey, so kita tengok dulu. Min untuk kelas A, kita tambahkan semua bahagi dengan 9. Okey, min bagi B, kita tambahkan semua bahagi dengan 9. Bila kita lihat, min A dan min B adalah sama. Tetapi julat ialah kita tengok masa tingkatan 1 kita belajar julat yang besar tolak kecil. So 16 yang bagi A tolak dengan 4. So kita dapat 12. Dan julat B yang paling besar ialah 27. Yang paling kecil ialah 3. So 27 tolak 3 ialah 24. So mana yang kita nak pilih, kelas A ataupun kelas B? So bila kita tengok minnya adalah sama, maka min tidak boleh digunakan untuk menentukan skor kelas yang mana yang lebih baik. Tetapi bila kita tengok julat skor A lebih rendah daripada kelas B, maka markah kelas A itu adalah lebih baik daripada markah kelas B. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh julat yang terlalu kecil. Okey, so soalan yang Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan jam yang diperuntukkan oleh 11 orang pelajar bagi menyiapkan suatu tugasan. Okey, tu ada tugasan dia. Okey, kelas mawar dengan kelas melo. Bandingkan kedua-dua buah kelas dengan mencari median dan julat. So, kita kena cari median. Median ialah seperti yang saya tunjukkan dalam slide ini. Median ialah nombor yang berada di tengah-tengah. Bila kita lihat, median mawar ialah 3 dan median melo ialah 5. Julat ialah 7 bagi kelas mawar dan julat ialah 5 bagi kelas melo. Mana yang kita nak pilih, kelas mawar ataupun kelas melo? Apa yang kita nampak dekat sini, julat kelas mawar adalah lebih besar daripada kelas melo. Tetapi median kelas mawar adalah lebih kecil daripada median kelas melo. Maka kelas mawar ini dia memperuntukkan masa yang lebih singkat. Okey, sebab median ni ialah masa dia 3. Singkat ni ialah yang paling cepat lah dalam menyiapkan tugasan. Berbanding kelas melo, kita tengok mediannya ialah 5. So 5 minit dengan 5 jam dengan 3 jam ni 3 jam lebih cepat. So lebih singkat. Maka kita pilih kelas mawar ini untuk yang lebih singkat dalam menyiapkan tugasan berbanding dengan kelas melo. Okey, itu saja daripada. Terima kasih.